Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Semalam ada 3 perkara yang berlaku berkenaan dengan tuntutan pengeluaran KWSP. Yang mana perkara pertama yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah berkenaan dengan sesi perbahasan di Dewan Negara oleh Senator Datuk Razali, yang mana beliau telah pun menjelaskan berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran KWSP bersasar. Beliau telah pun menjelaskan bahawa isu ini bukanlah satu isu ataupun agenda politik yang dimainkan oleh pihak pembangkang. Malah beliau telah menjelaskan bahawa isu ini datangnya daripada rakyat sendiri, kemudian dimajukan oleh pihak-pihak NGO, terutama sekali pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat yang bekerja keras sejak daripada bulan Jun tahun 2022 sehinggalah kepada sekarang. Namun kita terpaksalah menggunakan saluran-saluran seperti ahli parlimen, menteri dan sebagainya, kerana kalaulah kata kita setakat bersuara di kalangan individu, rakyat, NGO dan sebagainya, perkara ini dia takkan ke mana-mana, dia hanya di situ sahaja. Jadi pada waktu itu juga antara ahli-ahli parlimen yang sudi berjumpa dengan PGIRM ini adalah seperti Datuk Seri Razali lah. Namun ada juga daripada kepimpinan kerajaan sekarang, seperti dulu kita ada Saudara Fahmi Fadzil, yang Muhammad Fahmi Fadzil. Kita ada sebelum ini pun daripada Barisan Nasional Dr. Ashraf Wajdi, dan juga pelbagai lagi ahli-ahli politik ataupun ahli parlimen yang lain. Jadi isu ini apabila mereka ini meluangkan masa untuk berjumpa dengan NGO, terutama sekali pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, dan mereka memberikan maklum balas yang positif. Benda ni ada video pun, recorded pun. Jadi kita tak boleh katakan bahawa isu ini adalah isu ataupun satu agenda yang cuba dipolitikkan untuk menarik perhatian rakyat berikutan dengan pilihan negeri dan sebagainya. Ini bukan isu-isu yang untuk dipolitikkan, tetapi ini adalah isu berkenaan dengan permasalahan rakyat. Dan beliau telah menjelaskan, Datuk Seri Razali telah pun menjelaskan bahawa permintaan ini adalah pengeluaran secara bersasar kepada rakyat yang tercicir, terutama sekali bagi yang telah beliau nyatakan mereka yang sudah tidak aktif mencarum ataupun diberhentikan kerja, mengalami pengurangan pendapatan, dan juga mereka yang sedang terkesan seperti mana yang telah dinyatakan oleh pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat sebelum ini. Okey, dan seterusnya isu yang kedua ataupun perkara yang menarik yang berlaku semalam yang kedua adalah seorang individu daripada Johor, iaitu Saudara Nur Azlan, telah pun melakukan satu misi berjalan kaki daripada Johor, di mana saya tak ingat macam mana lah, sehingga kepada Istana Negara bagi menuntut pengeluaran KWSP secara bersasar. Ini adalah salah satu contoh ataupun salah satu bukti bahawa tuntutan ini datangnya daripada rakyat, sebab beliau ni tidak didorong oleh mana-mana pihak, tidak didorong oleh mana-mana parti politik, mana-mana NGO ataupun sebagainya, tetapi beliau mengambil keputusan ini di atas keadaan yang beliau alami, di mana beliau kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, berpisah dengan isteri beliau, serta beliau mempunyai anak-anak yang masih lagi belajar dan memerlukan perbelanjaan. Dan ini adalah salah satu kata realiti yang berlaku, yang sebelum ini kita telah juga melihat bagi mereka yang mengikuti perkembangan rapat berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran KWSP ini. Banyak yang orang kata ada yang untuk menyelamatkan rumah tangga, ada yang untuk memberi pendidikan kepada anak-anak, ada yang terpaksa memberhentikan anak daripada sekolah, ada yang cuba untuk mendapatkan kemudahan dengan KWSP ini. Apabila dapat wang, dia nak beli pam air sebab rumah dia tak ada air sangat lemah, pelbagai perkara, tak cukup makan dan sebagainya. Perkara ini orang kata kalau kita nak dengar memang sangat mudah dicari, tetapi tidak ada pihak media, tidak ada sebarang orang kata mana-mana pihak apa yang cuba mencari mereka ini untuk mendapatkan penjelasan atau mendapatkan cerita sebenar daripada mulut mereka ini, kenapa mereka memerlukan, kenapa mereka melakukan sedemikian. Tetapi apa saja perkara yang berkenaan dengan KWSP ini hanya boleh kita dengari secara hari-harian daripada pakar ekonomi, profesor, daripada
universiti, kolej dan juga sebagainya, dan juga daripada ahli politik ataupun ahli parlimen. Ini saja 3 yang akan keluar, boleh katakan setiap hari. Tetapi bagi mereka yang menuntut ni, rakyat yang terkesan, rakyat yang tercicir ini, memang kita tak dapat tengok pun, tetapi hanya boleh dikongsikan di sosial media sahaja, dan pihak-pihak yang berkenaan ni seolah-olah tidak mengetahui pun, tidak melihat dan sebagainya. Kesian beliau berjalan, walaupun ianya satu misi, satu pilihan beliau untuk melakukan perkara ini secara peribadi atas keputusan beliau, tetapi kita kena faham tujuan beliau melakukan ni adalah untuk, walaupun beliau telah berpisah, tetapi beliau berniat baik untuk menyatukan balik semua keluarga dan juga sebagainya. Walaupun rumah tangga tu dah tak boleh diselamatkan, tapi masih lagi cuba, sebab masih lagi ada ruang dan masih lagi ada peluang. Dan salah satunya, walaupun dalam kehidupan ini duit bukanlah segala-galanya, tapi kita masih memerlukan wang, kita masih memerlukan duit, wang ringgit untuk meneruskan kehidupan seharian kita. Sekarang ni makan menu ramah tu bukan free, kena bayar juga. Tadi kita memerlukan duit sebagai contoh. Jadi perkara ini adalah antara perkara yang sangat menarik perhatian, dan saya mungkin berharap ianya akan dapat, orang kata, membukalah pintu hati mungkin YDPA untuk, orang kata, mengeluarkan satu nasihat kepada pihak kerajaan dan sebagainya, ataupun pintu hati pihak kerajaan itu sendiri untuk memberikan sedikit kelonggaran kepada mereka yang terkesan, seperti contoh saudara Nur Azlan ni, untuk dibenarkan mereka mengeluarkan wang cawangan KWSP mereka. Bayangkan cerita saudara Nur Azlan ni kalau lah kata mendapat liputan media antarabangsa. Kita tahu media antarabangsa ada banyak di negara kita, Reuters, CNN, semua ada dia punya base dan sebagainya. Bayangkan kalau kata perkara ini mendapat perhatian kepada pihak luar, dikongsikan apa tujuan beliau melakukan misi ini dan sebagainya, bagaimanakah imej negara kita daripada pandangan pihak-pihak luar negara. Jadi ini akan memberikan satu gambaran yang tidak baik. Dan perkara yang ketiga yang berlaku semalam adalah sedikit lewat apabila Datuk Wan Saiful telah pun menyatakan komitmen beliau untuk meneruskan perjuangan berkenaan dengan isu pengurangan KWSP secara bersasar setelah beliau menyifatkan berjaya berkenaan dengan isu pelepasan cukai bagi simpanan SSPN. Mana sebelum ini kerajaan telah pun orang kata menarik balik kemudahan untuk pelepasan cukai bagi SSPN ini, tetapi semalam kerajaan telah pun, orang kata, mengekalkan semula keputusan itu sehingga kepada tahun pelepasan cukai tahun 2024. Jadi beliau telah melihat perkara ini apabila didesak, apabila dinyatakan sebab musabak dan sebagainya, apabila mendapat maklum balas daripada rakyat, masyarakat, pembayar cukai, M40, T20 dan juga sebagainya. Beliau melihat keputusan yang diambil oleh pihak kerajaan ini disebabkan oleh pelbagai tekanan daripada pelbagai pihak telah membuahkan hasil. Jadi kita juga percaya, seperti mana Datuk Wan Saiful, saya juga percaya jika kita terus konsisten bersama untuk menuntut pengurangan KWSP secara bersasar ini, saya pasti kita akan berjaya. Sebab sekarang ini walaupun hari itu dia macam mellow down sikit selepas Kementerian Kewangan mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan pinjaman yang melibatkan cagaran daripada akaun 2 KWSP dan sebagainya, tetapi sekarang ini dia tempo naik balik dengan pelbagai perkongsian, pelbagai penjelasan, pelbagai misi yang dilakukan oleh individu, NGO dan sebagainya, menunjukkan yang rakyat tidak berputus asa. Rakyat masih lagi mahu menuntut hak mereka untuk meneruskan kehidupan mereka, bukan untuk perkara yang tidak berfaedah, bukan untuk perkara yang tidak bermanfaat. Kita lihat segala yang dikongsi daripada Datuk Seri Razali kepada saudara Nur Azlan, kepada Datuk Wan Saiful Wan Jan, semuanya berkongsikan berkenaan dengan mereka menuntut ini untuk kegunaan mereka, sama ada untuk membayar hutang, untuk kelangsungan hidup dan juga perkara-perkara, semuanya perkara yang bermanfaat. Dan golongan yang meminta ni pula memang kalau kita tengok, kita lihat, kita jumpa, yang mana kita semua pernah lihat, pernah dengar dan pernah jumpa, kita tahu mereka ini bukannya mereka cipta ataupun bukannya main-main berkenaan dengan tuntutan ini. Jadi bersempena dengan bulan Ramadan ini, kita berharap dan teruskan berdoa semoga terbuka pintu hati Perdana Menteri kita untuk membenarkan pengeluaran kepada mereka yang terkesan ataupun apa saja kaedah tetapi yang akan memberikan manfaat kepada mencarum, yang mana baik yang terkesan ataupun yang tidak terkesan seperti saya, tetapi jika ada mekanisme yang boleh diberlakukan kepada semua pencarum untuk memberikan sedikit ruang kelegaan kepada mereka, saya berdoa semoga terbuka pintu hati Perdana Menteri kita. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak
Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya Firdaus Selamat, Facebook saya Firdaus Selamat Channel ataupun TikTok saya Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.